Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, selamat kita bertemu kembali dalam siri di mana kita menghayati firman-firman Allah dari surah yang digalakkan kepada kita, disunnahkan kepada kita untuk kita membacanya setiap hari Jumaat, khususnya surah Al-Kahfi. Dan insya-Allah pada siaran kali ini izinkan saya mengajak para jamaah kita menghayati lanjutan daripada apa yang kita terhenti dalam siaran yang lalu. Siaran yang lalu, alhamdulillah, kita terhenti dalam menghayati ayat 45 dan 46. Maka insya-Allah pada siaran kali ini ayat 47 dan seterusnya kita akan hayatinya bersama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita sedia maklum, ayat 46 yang lalu, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita segala apa yang ada pada kita, yang kita milikinya, ia akhirnya kita akan tinggalkan. Apabila ajal kita sampai, apabila alam yang fana ini kita tinggalkan, baik harta, baik anak pinak, keturunan kita, ataupun apa saja pangkat, pencapaian kita, puji-pujian yang pernah kita terima sepanjang hayat kita, semuanya akan kita tinggalkan dan bahkan satu masa manusia akan lupakan. Yang tinggal, yang kekal adalah amal-amal soleh yang kita lakukan, yang sempat kita taburkan, yang mana jika ia merupakan amal-amal soleh yang memberi kesan, yang akhirnya menjadi satu sumbangan yang berkekalan, akan terus mendapat ganjaran yang berterusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ini ayat 44, ayat 46 jamaah yang dirahmati Allah. Al-malu wal banun, harta dan juga anak pinak merupakan perhiasan hidup di dunia. Wal baqiyatus salihat, dan amal-amal soleh yang kekal faedahnya, khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, lebih baik pada sisi Tuhanmu sebagai pahala balasan dan lebih baik sebagai asas yang memberi harapan. Harapan yang akan kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala apabila kita dihadapkan di padang mahsyar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita jangkau pula, kita teroka pula, kita teruskan penghayatan kita ayat 47 surah Al-Kahfi ini. Allah berfirman, gambaran yang diberikan, anak pinak, harta dan sebagainya kita tinggalkan kan? Yang kekal adalah amal-amal yang soleh, yang baik-baik yang kita pernah wujudkan dalam kehidupan kita ini. Maka gambaran seterusnya yang Allah berikan pada ayat 47 sekaligus sebagai peringatan. Teruja kita jamaah dirahmati Allah. apabila kita menatap dan membaca firman-firman Allah surah Al-Kahfi ini,
setiap minggu, setiap hari Jumaat, kita teruja dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kita terpanggil untuk melakukan amal-amal soleh insya-Allah. Yuk kita hayati ayat 47 ini. Allah berfirman, وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Dan ingatlah, kata Allah, hari di mana kami, yakni Allah, bongkar dan terbangkan gunung ganang. Dan engkau akan melihat seluruh muka bumi terdedah nyata. Barizatan, terpampang, terdedah nyata. Dan kami wahasyarnahum, menghimpunkan mereka, maksudnya di padang mahsyar, falam nughadir minhum ahada, sehingga kami tidak akan tinggalkan seorang pun dari mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, ini peringatan daripada Allah. Orang yang menjadikan harta dan anak penak sebagai kebanggaannya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sedia maklum, dalam sejarah sendiri menunjukkan bahawa kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah akan dianggap mulia, dipandang hebat apabila mereka memiliki 3 kelebihan ini. Kalau tak ketiga-tiganya pun 2. Kalau tidak 2 pun, at least 1 pun. Bila ada pada mereka, mereka akan mendabik dada. Mereka bangga dan masyarakat akan menganggap mereka sebagai orang-orang yang mulia. Kita maklum ya, 3 perkara ini apabila seseorang itu pandai bersyair. Kedua, apabila dia banyak harta. Ketiga, apabila ia memiliki keturunan, iaitu khususnya anak-anak lelaki. Bila ini ada pada mereka, maka orang-orang ini akan dianggap mulia, dihormati oleh masyarakatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apa yang dibanggakan ini semuanya akan ditinggal pergi. Di mana pada hari gunung ganang, jamaah yang dirahmati Allah, permukaan bumi di Makkah dan sekitarnya penuh dengan jibal, gunung ganang. Makkah sendiri, sebagaimana yang kita maklumi daripada sudut sejarahnya, sebelum ianya diubah suai permukaan bumi, jalan-jalan raya dan sebagainya, Kaabah Al-Musharrafah, Al-Kaabah Al-Musharrafah, Kaabah yang kita tawaf pusing kelilingnya itu, terletak di tengah-tengah kota suci Makkah. Keliling Kaabah adalah Masjidil Haram, dan Masjidil Haram dilingkungi dengan jibal, dengan bukit bukau ataupun gunung ganang. Ini belum lagi dari luar Makkah. Maka pemandangan berbukit bukau adalah satu pemandangan yang cukup, kata orang itu cukup lumrah, dah menjadi biasa dalam kehidupan ini. Bahkan terdapat dalam catatan kitab-kitab sejarah yang menunjukkan bahawa para penyair di zaman jahiliyah kadang-kadang mendapat ilham untuk mereka ini bersyair apabila mereka berada di atas bukit.
berada di atas gunung ataupun memandang melihat ke arah gunung, mereka dapat ilham untuk melafazkan, melahirkan bait-bait syair yang kemudiannya dipuji dan dipuja orang. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, Allah mengatakan, gunung ganang yang merupakan sebahagian daripada kehidupan kamu. Allah katakan, di hari kiamat itu nanti, maka Allah akan membongkar dan menerbangkan gunung ganang ini. Bila gunung ganang ini diterbangkan, ialah gunung ganang yang menyebabkan pemandangan kita terbatas, terhad. Apa yang ada di balik gunung tu kita tak nampak. Kita tak nampak. Orang sembunyi ke, ada kemah didirikan ke, kita tak nampak sebab adanya gunung. Tapi bila mana gunung ataupun bukit ini diratakan, diterbangkan, apa jadi? Semuanya rata. Semuanya ini yang dikatakan terbongkar. Didedahkan barizatan. Terpampang begitu. Tak ada sesuatu yang dapat disembunyikan lagi. Seseorang tu pun tak dapat nak menyembunyikan dirinya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Wa taral arda barizatan. Dan kamu dapat melihat bumi ini terdampar ataupun terbentang luas, terdedah. Wa hasyarnahum. Dan kami, kata Allah, himpunkan mereka. Falam nughadir minhum ahada. Kami tidak tinggalkan seorang jua pun. Maknanya semuanya akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila gunung ini diratakan. Bagaimana yang kita sedia maklum dalam surah Al-Qari'ah yang selalu kita baca. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yauma takunul jibalu kal'ihnil manfush. Hari di mana jibal ini, gunung ganang ini, seperti bulu yang berterbangan, iaitu diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah dirahmati Allah, bayangkan gunung yang antara lain peranannya menjadi pasak bumi bagi memastikan pusingan ataupun putaran bumi ini kekal, mantap dan sebagainya. Maka bagaimana gunung ganang ini diterbangkan oleh Allah. Gunung ganang yang difirmankan Allah juga dalam surah An-Nahl ayat 81. Surah An-Nahl ayat 81. Ia menjadi tempat berlindung bagi kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ianya diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila manusia ini wa hasyarnahum walam nughadir minhum ahada, kami kumpulkan mereka semua dan kami tidak tinggalkan walau seorang pun. Maknanya mana lagi nak lari? Ayat yang menunjukkan secara tegas bahawa Allah Maha berkuasa untuk menghimpunkan manusia. Ya, sekarang ini manusia boleh menyelinap, boleh melarikan diri dan sebagainya. Tetapi pada hari kiamat, apabila gunung diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi terdedah barizatan ini, maka dengan sendirinya manusia tak dapat lari lagi. Itulah yang kemudiannya Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat 48, wa'uridu ala rabbika saffa. Dan mereka tetap akan dibawa menghadap Tuhanmu dengan saffa, secara saf, iaitu berbaris teratur.
laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sambil dikatakan kepada mereka, kamu sekarang ji'tumuna, kamu telah datang kepada kami. Waktu kamu dilahirkan, diwujudkan oleh Allah, kamu sendirian. Yalah, walaupun dilahirkan kembar ke apa ke, tapi tetap sendirian. Itu dasarnya. Maka sekarang ini kamu datang kepada kami, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami telah ciptakan kamu dahulunya, pada mulanya. Jadi kamu dulu sendirian, nah sekarang kamu datang sendirian. Jamaah yang dirahmati Allah. Bayangkan, pemimpin-pemimpin Quraisy yang bersekongkol dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi dari Madinah, sehingga turunnya surah Al-Kahfi ini, yang Allah ceritakan antara lain kisah Ashabul Kahfi. Ekoran daripada apa? Daripada beberapa pemimpin Quraisy datang ke Madinah minta pandangan, pendapat pemimpin-pemimpin Yahudi bagaimana cara nak menghalang dakwah Nabi SAW. Itu yang mereka tanya, mereka iaitu pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini menyarankan kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, tanya kepada Muhammad tentang 3 perkara. Kita telah sama-sama sedia maklum. Jamaah boleh rujuklah kepada ayat-ayat pertama dari surah Al-Kahfi ini sendiri. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, mereka berkomplot, bekerjasama. Bahkan pemimpin Quraisy sendiri yang menolak dakwah Nabi SAW, apa yang mereka katakan? Seumpamalah Al-Walid bin Al-Mughirah, yang dianggap sebagai salah seorang pemimpin masyarakat Makkah pada ketika itu, di mana ia memberikan pandangan, idea tentang cara macam mana nak menolak dakwah Nabi SAW. Orang ikut, orang patuh. Dia seorang pemimpin, kata-katanya didengari. Jadi jamaah dirahmati Allah, dia pasti merasakan dia ada penyokong, dia ada follower, dia ada pengikut. Kalau istilah canggih sekarang ini, dia ada orang-orang yang likes dan sebagainya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, walaupun demikian, di akhirat nanti, apabila mereka dihimpunkan, mereka akan datang menghadap Tuhan sendiri-sendiri, dan ini semuanya akan dihadapkan secara beratur, disusun satu per satu, takkan ada yang lepas. Ayat 48 sambungannya, bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Bahkan kamu dahulu, iaitu semasa hidup di dunia, menyangka bahawa kami tidak akan menjanjikan bagi kamu masa yang tertentu, iaitu masa untuk kamu bertemu dengan kami. Kamu menafikan. Hidup, kita mati. Lepas mati, mana ada hidup lagi? Kalau hidup lagi pun untuk apa? Dan sebagainya. Jadi jamaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, manusia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala seorang demi seorang, dan walaupun mereka semasa hidup di dunia ini mereka menafikan, menolak apa yang diserukan. Jamaah dirahmati Allah, kita perhalusi sedikit ayat 48 ini, di mana Allah menyatakan, wa'uridu ala rabbika saffa.
Mereka tetap akan dibawa menghadap Tuhanmu saffa, secara berbaris. Dibawa menghadap secara berbaris. Jamaah dirahmati Allah. Satu gambaran yang menggerunkan, ya. Menggerunkan. Apabila manusia ini dibariskan. Maknanya jamaah yang dirahmati Allah, pemandangan-pemandangan seperti ini dapat kita hayati apabila seseorang itu ataupun sekelompok manusia itu nak dijatuhkan hukuman. Umpamanya lah, kalau zaman kekejaman Nazi dan sebagainya, bagaimana orang-orang ini, manusia yang tak bersalah sekalipun, dibariskan lalu ditembak hidup-hidup. Dibariskan. Ia satu pemandangan yang amat menakutkan. Ini digambarkan oleh Al-Quran, surah Al-Kahfi, ayat 48 ini. Dan bukan setakat manusia itu saja berbaris, bahkan malaikat yang mengawas mereka juga berbaris. Seperti mana dalam surah Al-Fajr, ayat 22. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Dan perintah Tuhanmu pun datang, sedang para malaikat berbaris-baris, iaitu siap sedia untuk menjalankan perintah. Tak akan terlepas. Bukan setakat yang bersalah saja baris, malah malaikat yang mengawas mereka juga akan berbaris. So, akhirnya kamu datang berseorangan sebagaimana kamu pada mulanya dahulu, yang kamu diciptakan oleh Allah seorangan. Apa maksudnya jamaah dirahmati Allah? Marilah sama-sama kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا, kata Allah. Dan demi sesungguhnya kamu tetap datang kepada kami furada, dengan secara bersendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami telah ciptakan kamu dahulu. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang telah kami kurniakan kepada kamu. Yes, itu tadi kalau kita rujuk ayat sebelumnya, iaitu harta dan anak-anak kamu tinggalkan. Tinggalkan di belakang kamu. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ, dan kamu tidak dapat melihat beserta kamu syufa'akum, penolong-penolong kamu yang kamu dakwakan, iaitu sama ada kalau orang bawahan, para pemimpin ni. Para pemimpin ni nanti akan menolong mereka di akhirat. Dan orang-orang musyrikin mendakwa dan mereka yakini bahawa yang mereka sembah, patung-patung berhala ini semua yang mereka sembah, Tuhan-Tuhan yang disembah ini semua akan memberikan pertolongan kepada mereka. Ini yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, annahum fikum syuraka, yang mana ia menjadi penolong yang kamu anggap sifatkan mereka itu sebagai sekutu-sekutu Allah. Itu yang kita katakan tadi. Tuhan-Tuhan yang banyak yang disembah. Laqad taqatta'a bainakum, demi sesungguhnya telah putuslah perhubungan antara kamu dengan mereka. Kamu yang menyembah mereka, patung-patung berhala, Tuhan-Tuhan ini yang kamu sembah, telah terputus. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, dan kata Allah Subhanahu wa taala, hilang lenyaplah daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap dan sifatkan sebagai
memberi faedah dan membawa manfaat kepada kamu. Jadi jamaah dirahmati Allah, inilah gambarannya. Akhirnya kita diingatkan oleh Allah yang kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian. Sendirian. Walaupun kita waktu mati secara berkumpulan sekalipun, tapi tetap akan dibangkitkan furada, sendiri-sendiri. Dan ini jamaah dirahmati Allah. Sendiri-sendiri bermakna kita akan membawa amalan kita masing-masing. Kita takkan membawa amalan orang lain. Walaupun kita sayang kepadanya sekalipun. Sebagaimana matinya kita tinggalkan mereka, begitulah seterusnya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kita nampak surah Al-Kahfi yang sedang kita hayatinya ini nampaknya selangkah demi selangkah membawa kita kepada gambaran-gambaran selepas kematian. Sebab gambaran-gambaran selepas kematian, kehidupan selepas kematian adalah merupakan kehidupan yang panjang, bahkan yang kekal abadi. Kehidupan di dunia ini hanya sementara sahaja. Apa yang kita miliki semua akan kita tinggalkan. Amal-amal soleh jugalah yang akan membawa kita, sama ada kalau amal soleh itu membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan. Insya-Allah jamaah dirahmati Allah, ayat-ayat yang seterusnya akan membawa kita terus menghayati firman-firman Allah, gambaran-gambaran yang lebih menakutkan tentang apa yang berlaku bila kita dihadapkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukanlah menakut-nakutkan kita agar kita ini jadi takut. Maksudnya, kalau takut sekalipun, biarlah kita ini jangan berani melakukan maksiat. Itu yang dikehendaki oleh Al-Quran kepada kita semuanya. InsyaAllah kita akan sama-sama hayati ayat-ayat yang seterusnya dalam siaran yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti di sini dulu jamaah. Terima kasih di atas kesudian bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.